Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-162. Insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-126 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Dan patutkah mereka berdegil tidak mahu memperhatikan bahawa mereka diuji dengan pelbagai bencana pada setiap tahun, sekali atau dua kali. Kemudian mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mereka mahu beringat dan insaf. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan yuftanun yang bermaksud mereka diuji pada ayat awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain, iaitu dan patutkah mereka berdegil tidak mahu memperhatikan bahawa mereka diuji dengan pelbagai bencana pada setiap tahun, sekali atau dua kali. Difahami oleh ulama ini sebagai krisis atau kesusahan yang dialami oleh mereka yang menolak kebenaran. Antaranya ialah penyakit, ketiadaan rasa aman, bencana alam, kebuluran dan sebagainya. Peristiwa tersebut berlaku dalam bentuk berulang-ulang sehingga sewajarnya mereka berfikir mengapa perkara seperti itu berlaku. Namun hal itu tidak mereka lakukan. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahawa ayat ke-126 surah At-Taubah ini merupakan salah satu bukti kekotoran, kemunafikan dan kekufuran dalam hati mereka yang menafikan kebenaran. Hati mereka tidak disentuh oleh ayat-ayat suci yang diturunkan oleh Allah, sedangkan informasi cukup jelas, hujah yang sangat kuat, bahkan indah dan mengesani jiwa setiap huraian dan susunan kata-kata Al-Quran. Mereka tidak mengubah sikap walaupun mengalami pelbagai ujian yang diberikan oleh Allah. Allah Subhanahu Wa Taala mengajukan soalan, tidakkah mereka iaitu orang munafik dan kafir itu melihat dengan mata hati dan fikiran bahawa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun. Kemudian mereka tidak juga mahu bertaubat dari kederhakaan dan tidak pula mengambil pengajaran dari pelbagai bentuk ujian itu. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-126 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa ayat ini mengajukan soalan, adakah mereka tidak mahu tahu padahal setiap tahun mereka menghadapi ujian dan ancaman. Dengan ujian dan ancaman itu,
terzahirlah keimanan dan hal-hal yang baik. Ujian yang terus-menerus membuktikan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala apa yang disampaikannya atas nama Allah. Walaupun telah bertahun sebuah pelayaran tenang pada permulaan pelayaran, mungkin nanti akan datang badai besar. Dalam konteks ini, kaum munafik tidak memperhatikan bahawa dalam sekali atau dua kali pasti ada perubahan baru dan kemajuan dalam perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebesaran Islam. Orang munafik mengharapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kalah, namun menang juga. Demikianlah yang berlaku dalam sekali, dua kali setiap tahun atau bertahun-tahun yang dilalui. Mereka masih berdiri di tepi jalan, mencemuh dan mengolok-olok. Profesor Dr. Hamka menyatakan bahawa segala usaha mereka untuk menghalang dakwah Islam menemui kegagalan. Setiap perancangan tidak ada yang berjaya kecuali kekalahan buat mereka. Hal ini kerana dalam hati mereka ada penyakit. Namun malangnya, mereka tidak bertaubat kembali ke jalan yang benar dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka lupa bahawa jika mereka berterusan dalam kemunafikan, merekalah yang sengsara dan kehinaan akan menimpa mereka di dunia dan akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-126 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-126 surah At-Taubah ini menjelaskan peringatan Allah kepada mereka yang menolak seruan kebenaran dan teguran agar mereka berfikir serta merenung segala ujian dan dugaan kehidupan yang mereka lalui. Adakah Allah menjadikan setiap ujian itu sia-sia dan tiada tujuan? Atau mereka yang buta dalam menilai dan memahami peringatan Allah yang sudah banyak kali diberi? Jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, terdapat golongan liberal yang besar pengaruhnya, teliti perancangannya, mahir bahkan seiring kebijaksanaan dan kecekapannya dalam memanfaatkan teknologi hari ini. Namun perjuangannya jauh dari kebenaran. Meskipun diberi peringatan dan ancaman berkali-kali oleh pihak yang berautoriti, namun malangnya, mereka kelihatan lebih lantang menzahirkan kejahilan serta mengajak orang ramai menyokong usaha-usaha mereka. Antaranya, golongan liberal di Malaysia pernah menyifatkan program mukhayyam untuk golongan LGBT, anjuran Jabatan Agama sebagai menghalang hak asasi kemanusiaan. Sedangkan program ini bertujuan menangani peningkatan HIV, AIDS yang dilaporkan meningkat dalam kalangan transgender apabila diseru menutup aurah dan memakai hijab. Mereka mempertikaikan hijab, menyatakan tidak wajib bertudung, bahkan berkongsi pengalaman bagaimana berubah menjadi individu yang tidak bertudung. Ada juga yang pernah menyifatkan Nabi Daud AS sebagai gay untuk menghalalkan tindakan gay mereka, dan banyak lagi isu serta hujah yang diketengahkan dalam masyarakat semata-mata menuruti kehendak hawa nafsu mereka dan menolak kebenaran Islam. Kemunculan golongan liberal seperti ini mestilah ditangani dengan hikmah dan perancangan yang teliti. Mereka membiak pesak, memburukkan Islam dan institusi agama di media sosial yang banyak disertai oleh anak muda, seperti di Twitter. Ingatlah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Sesiapa di antara kamu melihat sesuatu kejahatan, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Sekiranya mereka tidak sanggup, hendaklah dengan lisannya. Dan sekiranya tidak sanggup, hendaklah dengan hatinya yang demikian itu. Mengingkarkan dengan hati adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim.
Imam An-Nawawi rahimahullah meriwayatkan daripada Abul Qasim Al-Qushairi, dan kata-kata ini disandarkan kepada Abi Ali Ad-Daqqaq. Barang siapa yang diam akan sesuatu kebenaran, dia adalah syaitan bisu. Melalui hadis dan kata-kata Imam Nawawi ini, jelas menunjukkan kepentingan umat Islam hari ini berterusan mencegah kemungkaran mengikut kemampuan masing-masing dan memberi peringatan kepada masyarakat tentang prinsip dan kefahaman Islam yang sebenar. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ke-126 surah At-Taubah ini ialah pertama, setiap Muslim hendaklah berusaha bersungguh-sungguh menuntut ilmu agar mendapat kefahaman agama yang benar dan boleh membezakan golongan yang memperjuangkan kebenaran atau kebatilan. Kedua, umat Islam hendaklah sentiasa melibatkan diri dalam aktiviti mencegah kemungkaran serta menyampaikan kebenaran agar maruah Islam terpelihara. Ketiga, sebagai Muslim, kita juga perlu berfikir dan merenung setiap ujian yang Allah hadirkan dalam hidup sebagai peringatan agar kita menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.